Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara. Antara siri cerita ataupun episod rasuah yang kita nantikan, yang rakyat nantikan keputusannya ataupun perkembangan terkininya, adalah berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Sudah pasti seluruh rakyat di negeri Sabah tertanya-tanya apa perkembangan. Nombor satu, persoalan yang paling utama adalah siapa dalang utama skandal rasuah di Sabah. Sudah pasti netizen yang bersuara, yang memang tidak menyukai rasuah, benci rasuah, akan berkata semua perasuah perlu ditangkap. Tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah, ada satu pendedahan terbaru. Lagi banyak bukti menjahanamkan akan dibongkar. Pembocor maklumat yang mendedahkan skandal rasuah Sabah sedang mempersiapkan lebih banyak bukti menjahanamkan untuk diserahkan kepada SPRM. Nah, saudara-saudara, saya tertanya-tanya apa maksud bukti menjahanamkan ini? Adakah ini akan melibatkan kepimpinan kerajaan negeri Sabah, kepimpinan Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah, dan beberapa adun yang disebut di dalam skandal rasuah ini? Adakah maksud bukti menjahanamkan ini boleh menyebabkan kerajaan negeri JRS tumbang? Boleh menyebabkan Haji Jinor tumbang? Nah, itu persoalannya. Dalam satu artikel yang lain berkata, satu lagi bentuk serangan terhadap Haji Jinor, kenyataan anti rasuah Haji Ji, jenaka terbesar tahun ini, kata adun warisan. Bagi saya ini pasti satu perkara yang sedikit sebanyak memalukan prestasi Ketua Menteri Sabah. Namun kita nantikan apa pula pandangan Ketua Menteri Sabah berkaitan dengan ini. Dalam artikel ini, seorang adun warisan menyifatkan kenyataan Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, bahawa dia tegas membantras rasuah dalam pentadbirannya sebagai jenaka terbesar tahun 2025. Adun Elopura Kelvin Chong merujuk laporan utusan bertajuk Haji Ji tegas bantras rasuah, fokus pembangunan rakyat yang disiarkan pada Sabtu lalu. Artikel pada 28 April. Ini adalah jenaka terbesar tahun 2025. Memang tiada ubat bagi yang tidak tahu malu seperti Haji Jinor selaku pengerusi Gabungan Rakyat Sabah. Katanya dalam kenyataan. Chong merujuk gambar yang mengiringi laporan itu yang memaparkan Haji Ji dipentas bersama-sama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Arifin Arif, Speaker Dun Sabah Kazim Yahya, dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Armizan Ali. Arifin dan Kazim terdedah dalam video berhubung skandal rasuah lesen penerokaan mineral yang menjadi bual mulut seluruh rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia, terutamanya rakyat Sabah. Justru Haji Ji sama sekali tidak layak untuk bercakap tentang agenda membantras rasuah kerana kedudukan mereka semua adalah dalam siasatan SPRM berhubung kesalahan rasuah, kata Chong. Laporan utusan tersebut antara lain memetik Haji Ji sebagai berkata pentadbirannya menekan prinsip integriti, accountability dan ketelusan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Satu lagi kejutan, kali ini tidaklah mengejutkan sangat barangkali. Sekali lagi melibatkan kepimpinan Perikatan Nasional. Sebelum ini kita dengar ada dua pemimpin PAS yang didakwa mengganggu pilihan raya umum Singapura. Kali ini pula, mungkin saya boleh kata ini melibatkan satu perkara yang amat sensitif. Dalam satu artikel daripada Harapan Daily, adun PN ini sedar ke tidak, beliau dah hasut rakyat
tidak percaya pada Agong. Saudara-saudara, ini adalah satu perkara yang amat sensitif dan sudah pasti rakyat Malaysia yang tidak suka dengan perkara begini ataupun cerita yang melibatkan nama yang di Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, pasti tidak menggemari berita ini. Dan ini pula melibatkan adun Perikatan Nasional. Tindakan adun dari Terengganu, Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin Muhammad Fauzi, yang didakwa meremehkan Perlembagaan Persekutuan dengan mengatakan ia hanya sekadar kertas, adalah tindakan yang memperkecil kuasa yang di Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Sebelum kita teruskan, kalau benarlah adun PN ini, pemimpin PN ini, menghasut rakyat untuk tidak percaya pada Agong, adakah dengan ini beliau ini layak dipecat, layak dikenakan tindakan undang-undang? Peguam Dr. Zulkarnain Luqman mempersoal, adakah adun surah itu sedar atau tidak bahawa perlembagaan Malaysia berkait rapat dengan kedudukan raja-raja? Beliau juga bertanya kepada adun pembangkang itu, sedar bahawa kedudukan Melayu dalam perlembagaan Malaysia ini jauh lebih kuat daripada perlembagaan Singapura. Dalam perlembagaan Malaysia, kesemua jawatan penting dalam kerajaan seperti Perdana Menteri, Menteri, Ketua Polis, Panglima Tentera, Ketua Hakim, Peguam Negara dan banyak lagi jawatan penting kerajaan, kesemuanya perlu mendapat perkenan Agong atau Majlis Raja-Raja. Dalam perlembagaan Singapura pula, tiada peruntukan berkaitan yang di Pertuan Agong atau Majlis Raja-Raja. Adun ini sedar atau tidak bahawa sebarang pelanggaran perlembagaan itu adalah satu perkara yang serius dan boleh dikenakan tindakan undang-undang sama ada secara sivil atau jenayah. Tulisan adun ini memperkecilkan kuasa dan kedaulatan Agong dan Majlis Raja-Raja, seolah-olah adun ini menganggap Agong dan Majlis Raja-Raja ini boleh diperkotak-katikan oleh kuasa politik. Tulisan sebegini adalah satu cenderung kepada perbuatan menghasut rakyat untuk mengurangkan kepercayaan rakyat kepada Agong dan Majlis Raja-Raja. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini kepimpinan Perikatan Nasional yang tertinggi Muhyiddin Yassin Hadi Awang akan mengambil tindakan terhadap adun PN ini ataupun mereka hanya berdiam diri saja? Adakah ini boleh menyebabkan gabungan PN diharamkan? Itu menjadi persoalan. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda?